자기네들 귀에는 안 들리니까 일부러 더 그래. Pedofilia merupakan gangguan psikiatrik di mana orang dewasa maupun orang tua mempunyai tarikan atau perasaan seksual terhadap kanak-kanak yang belum atau baru sahaja memasuki fasa akhir balik. Walaupun kanak-kanak perempuan mula proses akhir balik pada umur 10 dan 11 tahun, manakala kanak-kanak lelaki bermula pada umur 11 dan 12 tahun, kriteria pedofilia telah ditetapkan sehingga umur 13 tahun. Seseorang individu mesti sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan beza jarak 5 tahun dengan kanak-kanak untuk didiagnos sebagai pedofilia. Antara contoh kegiatan pedofilia seperti penderaan seksual kanak-kanak, merogol kanak-kanak di bawah umur, pornografi kanak-kanak, child grooming, stalking serta pendedahan tidak bermoral berkaitan kanak-kanak. Di Malaysia, golongan penjenayah pedofilia didapati semakin bertambah setiap tahun. Berdasarkan statistik, kes jenayah seksual ini didapati meningkat mendadak sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP membabitkan 1065 kes direkodkan sepanjang tahun 2020. Berdasarkan artikel, ramai penjenayah yang datangnya dari golongan pengetua sekolah, guru, warden dan juga warga emas terjerumus dengan kes pedofilia ini. Punca berlakunya pedofilia. Punca yang pertama ialah persekitaran keluarga. Keluarga merupakan entiti yang paling dekat dengan seseorang individu dan merupakan faktor penting dalam membentuk peribadi seseorang. Rangsangan pedofilia boleh berlaku disebabkan oleh sejarah gelap yang berlaku dalam keluarga. Contohnya, berlaku penderaan fizikal atau seksual terhadap individu tersebut. Hal ini meninggalkan trauma dan dendam dalam diri individu, menyebabkan individu tersebut memperlakukan jenayah yang sama terhadap kanak-kanak ketika dia sudah dewasa. Seterusnya, faktor psikologi. Terdapat kajian menyatakan bahawa pedofilia merupakan penyakit mental yang disebabkan oleh genetik. Terdapat penyelidikan menyatakan bahawa pedofilia terbentuk disebabkan perkembangan otak yang tidak normal dan disebabkan oleh hormon steroid dalam golongan lelaki. Namun begitu, masih belum terdapat bukti yang sahih tentang kenyataan-kenyataan tersebut. Pesakit pedofilia juga sering mempunyai penyakit mental yang lain seperti antisosial. Faktor yang seterusnya adalah penyalahgunaan teknologi. Zaman kini, video lucah amatlah mudah untuk diakses, termasuklah pornografi yang mempamerkan kanak-kanak. Individu yang awalnya normal mula merasakan tarikan seksual terhadap kanak-kanak kesan daripada video tersebut. Hal ini seterusnya menyebabkan individu akhirnya melampiaskan nafsu mereka kepada kanak-kanak di dunia realiti. Akhir sekali, sikap ibu bapa yang sambil lewa. Masih terdapat ibu bapa yang tidak tahu dan tidak mahu ambil tahu tentang isu pedofilia. Apabila kanak-kanak mengadu diganggu secara tidak senonoh, ibu bapa tidak percaya akan anak mereka. Ada yang menganggap anak mereka hanya bergurau, ada juga yang menganggap anak mereka menipu dan memarahi anak tersebut. Hal ini sering berlaku kerana si pelaku merupakan anggota keluarga atau kenalan rapat ibu dan ayah mereka. Akibatnya, anak-anak menjadi takut untuk mengadu dan akhirnya jenayah tersebut dibiarkan berlanjutan. Falsafah ialah satu ilmu yang mendalami makna dan hakikat sebenar sesuatu perkara sehingga ia jelas maksud dan tujuannya. Jadi, ibu bapa atau penjaga kepada kanak-kanak haruslah mengambil berat tentang isu ini terhadap kanak-kanak. Mereka haruslah mempunyai kesedaran tentang pentingnya ilmu ini kepada semua pihak, terutamanya kanak-kanak, agar mereka tahu bila, di mana dan bagaimana isu ini terjadi dan mereka boleh memahami serta cuba menghindarinya sendiri. Melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan merupakan salah satu matlamat FPK. Justru, kita seharusnya menitik beratkan tentang isu pedofilia ini kepada masyarakat. Oleh itu, masyarakat seharusnya mempunyai ilmu pengetahuan tentang isu ini supaya mereka bertanggungjawab terhadap diri, masyarakat, agama serta negara. Matlamat tersebut tidak akan tercapai sekiranya kes pedofilia ini berleluasa. Umumnya kita mengetahui bahawa kanak-kanak serta remaja merupakan masa depan negara, tetapi sekiranya mereka terlibat dalam kes ini, masa depan negara akan musnah. Oleh itu, kita seharusnya menitik beratkan tentang isu pedofilia ini kepada rakyat Malaysia agar matlamat FPK dapat dicapai. Berdasarkan prinsip rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan, dalam Islam, pedofilia merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan zina. Orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapat dosa yang besar dan diberikan hukuman yang setimpal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, "Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Berdasarkan prinsip rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang, Akta Kanak-kanak 2001 dalam kurungan Akta 611, Akta ini menggantikan Akta Mahkamah Juvenil 1947 dan Akta Perlindungan Wanita dan Kanak-kanak Perempuan 1973. Akta ini diperkenankan bagi melindungi, menjaga dan memberi rawatan terhadap kanak-kanak. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dalam kurungan Akta 792. Kesalahan yang berkaitan ialah pornografi, pengantunan dan amang seksual. Akta 792 ini adalah bersifat ekstrateritorial iaitu turut terpakai di luar wilayah. Sekiranya kesalahan-kesalahan seksual tersebut dilakukan oleh warga negara Malaysia terhadap mana-mana kanak-kanak di luar Malaysia, dia juga boleh didakwa di bawah akta ini.
Bagi konsep ziri yang pertama iaitu jasmani, mangsa atau kanak-kanak mungkin akan mengalami kecederaan kekal atau sementara secara fizikal. Yang kedua ialah emosi. Emosi kanak-kanak akan terganggu, boleh menyebabkan trauma serta mereka akan sering teringat tentang kejadian itu. Yang ketiga ialah rohani. Penekanan dalam didikan agama dan moral serta kelas fardu ain perlu diberi terhadap mangsa dan pelaku. Yang terakhir ialah intelek. Memberi pendedahan tentang isu pedofilia kepada kanak-kanak adalah penting. Pedofilia adalah satu gangguan psikologi di mana individu dewasa cenderung melakukan seks terhadap kanak-kanak di bawah umur. Beliau berkata, masyarakat perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan jenayah pedofilia agar mereka tidak terlibat sama, kerana ibu bapa yang menyembunyikan jenayah ini juga boleh dikenakan tindakan undang-undang. Pelaku pedofilia cenderung menjadikan kanak-kanak berumur 13 tahun ke bawah sebagai mangsa dan pelaku pedofilia pula, mengikut analisis pakar psikologi dunia, lebih tua daripada mangsanya yang biasanya dalam lingkungan usia 5 hingga 16 tahun. Sesetengah mereka pula menjadikan gambar kanak-kanak sebagai objek untuk memuaskan nafsu liar mereka secara fantasi. Mengikut Imam Al-Ghazali, segala hukum hakam di dalam syariat Islam memiliki 5 prinsip, iaitu menjaga agama, jiwa, maruah, akal dan harta. Kelima-lima prinsip ini dikenali sebagai maqasid syariah. Justru segala perkara yang mendorong salah laku seksual terhadap kanak-kanak bawah umur, sama ada dalam bentuk ucapan dan menonton pornografi kanak-kanak yang dapat merangsang syahwat, jelas bertentangan dengan prinsip maqasid syariah. Jenayah pedofilia yang sudah disabitkan dengan kesalahan jenayah seksual perlu diasingkan daripada masyarakat sehingga mereka benar-benar sembuh selepas menjalani rawatan. Selain dikenakan hukuman berat, penjenayah pedofilia juga tidak boleh dibenarkan berada dalam masyarakat dengan bebas. Pada masa yang sama, pihak berwajib juga perlu memperkemaskan pangkalan data jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak. Seterusnya, kesan terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara. Kesan terhadap individu. Yang pertama, individu atau mangsa akan trauma terhadap orang sekeliling. Yang kedua, cenderung untuk menghidapi penyakit mental seperti depresi atau kemurungan. Yang ketiga, malu dan tidak yakin untuk bergaul dengan orang sekeliling. Kesan terhadap keluarga. Yang pertama, keluarga akan berpecah belah. Yang kedua, tidak saling mempercayai antara ahli keluarga. Dan yang ketiga, ibu bapa lebih berhati-hati dalam mewarnai gambar anak-anak mereka. Kesan terhadap masyarakat. Yang pertama, masyarakat hidup dalam kebimbangan. Yang kedua, melahirkan masyarakat yang tidak bermoral. Dan yang ketiga, melahirkan masyarakat yang tidak berdaya saing. Kesan terhadap negara. Yang pertama, menjejaskan ekonomi negara. Yang kedua, imej negara akan tercemar. Dan yang ketiga, statistik kes bunuh diri dalam negara akan meningkat. Cara-cara menangani isu pedofilia di Malaysia. Yang pertama, ibu bapa perlulah mengajar anak-anak mereka untuk mengenali tubuh badan mereka dengan nama yang spesifik ataupun lebih khusus. Hal ini supaya anak-anak dapat mengetahui perkara asas atau tubuh badan yang harus mereka lindungi. Yang kedua, ibu bapa perlulah mengajar anak-anak mereka untuk tidak berahsia dengan meluangkan lebih masa bersama anak-anak. Hal ini, anak-anak tidak akan takut untuk bercerita masalah yang mereka hadapi kepada ibu bapa mereka. Yang ketiga, anak-anak perlulah mempelajari cara mempertahankan diri daripada sebarang kecemasan yang berlaku. Anak-anak perlulah sentiasa menolak perlawaan orang yang tidak dikenali dan mempelajari teknik asas mempertahankan diri. Dan yang terakhir, memperkenalkan hukuman khusus kepada pesalah pedofilia. Chemical castration adalah hukuman yang telah diperkenalkan di Indonesia. Hal ini dapat membantu mengurangkan isu jenayah pedofilia terus berleluasa.